Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini, minggu ke-6 kita akan teruskan. We are going to proceed with chapter 5 which is product decision. Tetapi before we proceed to the next chapter, saya nak recap dulu apa yang kita dah belajar dalam chapter yang lepas iaitu chapter 4. Chapter 4 dalam chapter 4 ni kita belajar berkenaan dengan 3 perkara penting dalam market which is segmenting, targeting dengan positioning. Okay, untuk segmenting, targeting dan positioning ni kita dah tengok apakah yang dimaksudkan dengan market, apakah yang dimaksudkan dengan market segment, apakah yang dimaksudkan dengan market segmentation. And then kemudian kita dah tengok okay, segmentation yang ada. Yang pertama demographic, and then we have the basis of segmenting consumer market. First one adalah demographic, kemudian geographic, psychographic, benefit dan juga usage rate segmentation. Kemudian perkara penting yang saya bagi tahu dalam video rakaman video yang lepas adalah berkaitan dengan steps in segmenting market. Apa yang pentingnya steps ni adalah kamu akan gunakan dalam kamu punya group report nanti di dalam bahagian kedua iaitu dekat customer ataupun target market ataupun market segmentation. Jadi apa yang kamu belajar dalam chapter 4 yang pada pada lesson yang lepas, kamu akan aplikasikan di dalam your group report di dalam bahagian kedua iaitu customer, market dan juga market segmentation. Okay, so dekat situ kita dah belajar kat strategies dan juga positioning. Okay, so pada minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan the 4 P's iaitu price, product, place and promotion. Marketing mix. Kalau kamu masih ingat, kita ada belajar dalam chapter 1 hari tu pada permulaan semester. Kita belajar berkaitan dengan marketing mix. Kemudian dalam marketing mix tu, untuk chapter 5 ni dia memfokuskan kepada P yang pertama di dalam marketing mix tu, iaitu product. Okey, dalam chapter ni saya bagi sedikit rangkuman lah. Okey, untuk chapter product decision ni dia akan memberitahu apakah yang kita akan definisikan ataupun kita takrifkan sesuatu barangan tu sebagai produk. Kemudian kita akan tengok classification of product, dia ada 3. Kemudian kita akan tengok level and types of product. Kemudian kita akan kenal pasti product items, line and mixes. Kemudian kita akan analisa sesebuah produk tu ataupun servis berdasarkan dia punya branding dan juga packaging. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Ini adalah our lesson objective, learning objective for this week, for week 6, which is the first one we are going to define the term product. Saya kata tadi, kita akan tengok apakah yang ditakrifkan dengan perkataan produk ni. Seterusnya kita akan classify consumer product. Then we are going to define the terms product item, product line and product mix. Seterusnya we are going to describe marketing uses of branding. Apakah peranan penting marketing terhadap sesuatu jenama. Then we are going to describe marketing uses packaging and labeling, penggunaan packaging, pembungkusan sesuatu barangan dan juga label-label yang terdapat pada barangan ataupun produk tersebut. Ia secara tidak langsung boleh digunakan sebagai salah satu peranan marketing. Then we are going to discuss global issues in branding and packaging. And the last one, we are going to describe how and why product warranties are important as a marketing tools. Kita akan tengok kenapa pentingnya kena ada warranty untuk sesuatu barangan tu. Apakah peranan warranty di dalam memastikan sebagai pengguna bila dia tengok ada warranty tu dia akan rasa macam selamat dan mereka lebih prefer untuk membeli barangan tersebut. Okay, so we are moving to the first learning objective. Macam saya kata, kamu kena ingat, you have to bear in mind that in terms of marketing mix, the 4 P's, product, price, place and promotion ni, perkara yang paling penting adalah yang dikatakan dekat sini, product is the heart of marketing mix. Jadi, apa yang ditekankan kat sini adalah dalam apa jua proses pemasaran, paling penting sekali kamu kena ada produk. Macam mana kamu nak market ataupun kamu nak pasarkan kamu punya hasil ataupun jualan kalau kamu tak ada produk. Jadi dekat situ saya nak tekankan kat sini, the heart of marketing mix is the product yang kita akan belajar dalam chapter ni. Okay.
So this is the individual product decision. Dia melibatkan bila kita nak beli sesuatu produk tu sebagai seorang individu. Ini adalah perkara-perkara yang kita mungkin akan pertimbangkan apabila kita nak membuat pembelian. Pertama adalah the product attributes. Product attributes ni adalah dari segi adakah produk tu dia boleh memenuhi keperluan ataupun permintaan kita sebagai pengguna. Kita letakkan diri kita sebagai pengguna ataupun pembeli. Contohnya kalau saya nak beli ubat gigi, maksudnya produk yang saya cari tu dia ada attributes yang boleh memenuhi keperluan saya untuk mendapatkan ubat gigi, untuk gosok gigi. Jadi the attributes of the product yang saya cari adalah produk ubat gigi yang boleh digunakan untuk menggosok gigi sebagai contoh. Kemudian in terms of branding, katalah saya ada brand-brand tertentu, macam saya prefer, contohnya kita ambil contoh yang sama juga, katalah ubat gigi, mungkin saya prefer menggunakan Colgate. Jadi in terms of branding, saya bila saya nak pergi ke kedai ataupun saya pergi ke supermarket untuk beli ubat gigi, tanpa berfikir panjang saya akan pilih brand yang saya selesa dan saya telah lama pakai dan terbukti bahawa that product is already proven dalam memenuhi keperluan dan juga kehendak saya. Kemudian in terms of making decision, packaging juga memainkan peranan penting. Saya bagi contoh, kalau saya nak beli barangan, kita ambil contoh yang sama juga, ubat gigi. Kalau ubat gigi tu diletakkan dalam kotak yang cantik dan kotak tu presentable, maksudnya easy on the eyes, maksudnya senang untuk kita tengok, dan juga kalau kita tengok kita rasa macam kuranglah rasa serabut sebabnya dia dibungkuskan di dalam kotak, berbanding dengan ubat gigi yang tidak dibungkus ataupun hanya dijual melalui tube saja, menggunakan tube yang sedia ada. Jadi in terms of packaging, dia tidak membantu dari segi menggalakkan orang ramai untuk mendapatkan ubat gigi tersebut. Kemudian in terms of labeling, dekat labeling ni peranan dia adalah untuk educate customer. Jadi saya sebagai pelanggan, katalah kali pertama saya nak beli ubat gigi Dali, saya akan tengok sebagai contoh, kalau sebelum ni saya beli Colgate tapi mungkin saya nak buat perubahan, my preferences, change in preferences, it will lead me into looking information on the label ataupun dekat kotak ataupun dekat dia punya pembungkusan, dia ada dia punya information untuk saya baca. Contohnya ubat gigi ni untuk gigi yang mungkin sesuai untuk gigi yang berlubang sebagai contoh. Kemudian another factors ataupun yang mempengaruhi individu punya product decision, kenapa seseorang tu membuat pembelian untuk suatu produk ataupun servis. The last one adalah in terms of product support services. Okay, kalau ini saya lebih suka untuk memberi contoh example of devices ataupun laptop, so, ataupun devices ataupun electronic devices. Okay, saya bagi contoh, katalah saya membeli telefon, saya membayar dalam satu amount yang tinggi, amount yang banyak, tetapi saya faham bila saya bayar dalam amount yang tinggi, sebagai contoh katalah saya beli iPhone, saya bayar lebih kurang dalam 3,000, 4,000. So I expect just in case kalau berlakunya masalah ataupun kerosakan kepada device tersebut, saya boleh hubungi support services ataupun contact center untuk saya hantar dan dapatkan ataupun claim warranty untuk device saya itu, iPhone saya itu sebagai contoh. So these are the 5 factors of affecting the individual product decision: product attributes, branding, packaging, labeling, and product support services. Alright, so what can we define a product as? Okay, so menurut Lam yang menulis buku marketing, Fundamental of Marketing, kamu boleh rujuk dalam e-book yang saya sediakan dalam folder yang saya bagi pada mula-mula dahulu. Okay, penulis ni dia mentakrifkan product as everything both favorable and unfavorable that a person receive in an exchange. Maksudnya dekat sini produk boleh jadi dalam apa jua bentuk dan juga apa jua transaksi, ataupun dalam bentuk yang mungkin orang suka ataupun mungkin kebanyakan orang tidak suka, sebagai pertukaran kepada sesuatu nilai. This is what is meant by a product that has everything both favorable and unfavorable. Maksudnya ada yang orang suka bentuknya ataupun ada orang yang tidak suka bentuknya ataupun dari segi luarannya, tetapi dia berlaku pertukaran yang melibatkan pertukaran nilai.
barang dengan wang ringgit sebagai contoh. Salah satu penulis berkaitan dengan marketing iaitu Kotler pun ada mentarifkan produk as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or a need. Okey, apa yang dimaksudkan by Kotler ni berkaitan dengan produk adalah dia boleh jadi dalam apa jua bentuk ataupun apa jua barangan asalkan ia ditawarkan kepada orang ramai ataupun sesuatu pasaran untuk diperolehi perhatian, dan kiranya bila pasarkan barangan tu kiranya ada orang nak dan berminat, dan juga bila dia dah berminat dia akan tanya okey berapa harga barangan itu, yang dimaksudkan dengan acquisition, and then use, selepas dia dah beli dia akan menggunakan barangan tersebut and consume that product untuk memenuhi keperluan ataupun kehendak sesuatu ataupun seseorang. Itu what is meant by product. Seterusnya, okay, kita akan bergerak kepada three groups of product. Okay. Dekat sini dia ada beritahu three groups of product. Yang pertama adalah non-durable goods. The second one adalah durable goods. And then the third one adalah services. Jadi dekat sini secara umumnya untuk goods dia ada sebenarnya dia ada dua jenis iaitu goods and services, tetapi untuk goods dipecahkan kepada dua iaitu non-durable dan juga durable. Okey, kita akan tengok yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan non-durable goods, which is a tangible goods, benda yang kita boleh lihat, boleh pegang ataupun boleh rasa. In terms of that is what is meant by tangible, and then normally consumed in one or a few uses and consume fast and purchase regularly. Okay, apa contoh-contoh berkaitan dengan non-durable goods ni? Maksudnya dekat sini kita beli sekali tapi kita kerap menggunakan barangan tersebut. Sebagai contoh kita boleh tengok sebagai contoh groceries. Groceries tu boleh jadi sabun, soap, toothpaste, boleh jadi garam, boleh jadi gula, boleh jadi sayur. That is what is meant by non-durable goods. Kemudian untuk goods yang kedua adalah durable goods. Okey, durable goods ni masih lagi tangible goods iaitu barangan ataupun produk yang kita boleh rasa, boleh pegang, boleh lihat, boleh nampak dengan mata kasar dan normally survive many years of usage. More personal selling and services, and the charge ataupun cost untuk mendapatkan barangan ni ia adalah high margin, and then dia ada warranty. Okay, sebagai contoh, okay, maksud durable goods dalam konteks untuk three groups of product ni, durable goods adalah barangan yang kita beli sekali tetapi bertahun lama. Dia punya tempoh untuk penggunaan tu adalah dalam tempoh yang panjang. Sebagai contoh, peralatan elektrik ataupun peralatan rumah. Boleh jadi drill, boleh jadi TV, boleh jadi washing machine, boleh jadi refrigerator, boleh jadi fridge, boleh jadi air fryer. Maksudnya dekat sini barangan tu boleh dilihat dengan mata kasar tetapi kita akan gunakan dalam satu tempoh jangka masa yang panjang. Sebagai contoh katalah TV. Kita beli TV, selalunya beli TV mesti akan pakai dalam tempoh yang lama unless kalau berlaku kerosakan dan kita akan tukar. Tapi untuk orang yang kerap tukar TV itu adalah kes yang lain. Sekarang ni bila kita tengok dari konteks TV sebagai satu produk yang kita gunakan dalam tempoh masa yang lama, in a long term punya usage. Then selepas kita tengok in terms of goods dekat sini, kita akan tengok in terms of services. Okay, services ni dia adalah intangible goods. Maksud intangible goods di sini adalah benda ataupun perkara yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Contohnya servis. Sebagai contoh, servis yang kita perolehi. Contohnya kalau kamu ada subscribe to Netflix punya servis. Jadi untuk kamu explain dengan mata kasar kamu in terms of services yang disediakan oleh Netflix tu, kita tidak nampak dengan mata kasar. Sebabnya subscription Netflix ni dilakukan di dalam talian. Okay, itu yang dimaksudkan dengan intangible. Okay, so this is the activities, benefits or satisfaction. Maksudnya kat sini dia menawarkan in terms of kepuasan dan juga kelebihan. Sebagai contoh, macam saya ambil contoh Netflix tadi. Netflix ditawarkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam mendapatkan
cerita-cerita dan juga mungkin dokumentari yang menarik. Kalau sebelum-sebelum ni, kalau nak tengok wayang, mungkin kita kena keluar daripada rumah dan pergi ke panggung wayang. Tetapi sekarang ni bila dah ada streaming services sebagai contoh macam Netflix, kita dah boleh tengok cerita-cerita menarik, filem-filem menarik melalui televisyen kita sahaja. And then for services ni, dia more towards quality control. Dia bila kita tawarkan servis yang tidak nampak ni, tidak nampak dengan mata kasar, of course dari segi quality tu adalah peranan penting. Sebagai contoh, kalau kamu subscribe, sama juga kalau saya kata contoh Netflix, kalau kamu subscribe kepada Netflix, of course kamu sangat mementingkan quality dari segi bagaimana dia punya user interface, dia punya the way you navigate in the app, ataupun mungkin dari segi quality cerita ataupun produk-produk yang dikeluarkan oleh Netflix. Jaranglah produk-produk Netflix yang dikeluarkan mengecewakan, sebabnya mereka sangat menjaga quality in terms of producing good stories dan juga documentaries. Okay, and then in terms of services ni, dia melibatkan supplier credibility. Saya ambil contoh sama juga macam Netflix sekarang ni, dia punya subscribers dia dah ada more than million, dah ramai orang subscribe. Jadi dia punya credibility telah dibuktikan melalui kepuasan pelanggan. Bila orang berpuas hati, orang ramai akan keep on subscribing ataupun panggil kawan-kawan ataupun suggest ataupun recommend kepada kawan-kawan. Okay, so this is the example, ada bagi example berkaitan dengan services, iaitu repairs and maintenance for goods, consultation services and etc. Ini in terms of contohnya kalau kamu nak dapatkan servis ataupun perkhidmatan daripada foreman yang untuk bagi kereta, ataupun in terms of nak bagi peralatan rumah, itu yang kamu panggil sebagai services ataupun perkhidmatan. Okay. Seterusnya, selepas kita dah tengok 3 groups of product, kita akan tengok daripada yang ni saya rasa saya ada explain pada kelas tutorial minggu kedua bila saya nak bincangkan dengan kamu berkaitan dengan pilihan kamu untuk your group assignment produk ni, kalau kamu masih ingat. Tapi tak apa, kita akan go one by one balik, sebabnya saya nak refresh balik dengan with whatever I have explained before. Saya nak pemahaman kamu secara total berkaitan dengan classification of products ni. Okay, secara conceptually-nya, in terms of product, kita boleh klasifikasikan dia sebagai dua kelas ataupun dua bahagian. Yang pertama adalah consumer product, iaitu produk bought to satisfy an individual's personal wants. Maksudnya dekat sini, consumer product ni adalah produk yang dibeli untuk kita ataupun kebanyakan consumer ataupun user membeli untuk memenuhi dia punya keperluan ataupun kehendak peribadi. Tetapi sebaliknya, in terms of business product, dia adalah a product used to manufacture other goods or services, or to facilitate an organization operation, or to resell to other consumers. Maksudnya dekat sini, dia adalah produk-produk yang mungkin dihasilkan untuk bertujuan dia untuk menghasilkan produk yang lain, ataupun dia untuk memenuhi keperluan operasi seharian sesebuah perniagaan ataupun organisation. Dia kena belilah, contohnya macam photostat, komputer, laptop, screen, projector untuk memastikan operasi seharian dalam sesebuah organisasi itu dapat dilaksanakan. Selain daripada itu, untuk resell to other consumer. Sebagai contoh, dia mungkin adalah third party provider, dia beli barangan, dia bungkuskan, dia jual kepada consumer biasa. Itu adalah salah satu contoh business product. Okay, so dekat sini kita akan fokuskan kepada consumer product, sebabnya dekat sini macam saya explain sebelum ni, consumer product ni adalah kamu punya group assignment. Dia ada 4. First one adalah convenience product, yang kedua adalah shopping product, and then specialty dan juga unsought. Okay, kita akan go one by one. Kita akan start dengan convenience product. Okay, what is actually a convenience product? It is a relatively inexpensive item that merits little shopping effort. The characteristic of convenience product adalah inexpensive item, little shopping effort, purchase frequently, and less effort in comparing brands. Maksudnya dekat sini,
Convenience product adalah satu produk yang dia tidak terlalu mahal. Kadang-kadang dia tidak melebihi jumlah, kalau kita nak letakkan sebagai average, mungkin dia tidak melebihi harga RM10. Dan juga kita boleh dapatkan di mana-mana sahaja barangan ni ataupun produk ni. Itu yang dimasukkan dengan inexpensive dan juga little shopping effort. Saya bagi contoh, katalah kamu nak beli chewing gum ataupun kamu nak beli Snickers bar. Okey, benda-benda ni, produk-produk ni mudah sangat untuk kita dapati. Sebagai contoh, kalau saya keluar daripada UiTM, saya singgah dekat Shell, dekat berdekatan dengan UiTM ni. Bila saya singgah ke dalam Shell tu, dia ada kedai. Dalam kedai tu, bila saya nak cari contohnya Snickers punya bar. Jadi, bila saya pergi masuk ke dalam dekat dia punya bahagian kedai tu, benda tu ada. Maksudnya dia adalah convenience product di mana dia tidak terlalu mahal, lebih kurang dalam 3 hingga 4 ringgit, dan juga tidak memerlukan usaha yang banyak untuk kita cari. Macam kita pergi singgah ke kedai, benda tu ada. Alright, so in terms of convenience product ni, kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah staples product. Maksudnya dekat sini staples kalau dalam bahasa mudahnya benda yang wajib ada dalam sebuah rumah sebagai contoh. Contohnya kita purchase on a regular basis. Kita selalu beli dalam kadar setiap hari kita beli. Kalau tak setiap hari pun at least setiap minggu. Jadi kita benda tu sebagai rutin. Sebagai contoh, contohnya macam kamu mungkin pernah ikut your parents beli groceries. Contohnya macam cooking oil, rice, sugar and etc. Kemudian kategori kedua untuk convenience product ni adalah impulse product, which is the purchase made without any planning or such effort. Saya bagi contoh. Katalah sebenarnya mungkin kamu drive, tak pun saya letakkan diri saya lah sebagai contoh. Saya drive, lepas habis pada kelas ni, saya drive balik ke rumah, tapi saya singgah dekat Petronas. Bila saya singgah kat Petronas tu, kebetulan dekat Petronas dia ada mesra punya kedai. Bila saya masuk ke dalam tu, secara tidak langsung bila saya nampak contohnya dekat situ ada jual kerepek. Dia letak kat atas meja tu. Jadi saya beli tanpa, sebenarnya saya tak plan pun, sebenarnya saya pergi nak isi minyak dekat Petronas sebagai contoh. Tetapi bila saya masuk dalam, saya tengok ada banyak pilihan dekat dalam kedai mesra. So saya beli kerepek tu dan saya bayar. Itu adalah my impulse buying ataupun impulse product, di mana kita membeli barangan tu sebenarnya kita tak plan pun, tetapi tiba-tiba bila tengok tu rasa macam okey nak makan kerepek ni. So itu adalah contoh impulse product. Kemudian in terms of kategori yang ketiga untuk convenience product ni adalah in terms of emergency product, which is purchase when the need is urgent. For example, Panadol, umbrella and etc. Sebagai contoh, barang-barang ataupun produk yang kita beli pada masa kecemasan. Contohnya macam kalau batuk, kamu akan beli mungkin ubat batuk cak ibu dan anak dekat farmasi ataupun dekat 7-Eleven. Ataupun kalau pening kepala, boleh beli Panadol. Itu adalah contoh apabila berlakunya situasi emergency, kamu akan membeli barangan tersebut untuk keperluan pada masa-masa tersebut. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada shopping product. In terms of shopping product ni adalah a product that requires comparison shopping because it is usually more expensive and found in fewer stores. Okay, and then buy after comparing its price, quality and suitability. And the price dia berada dalam range medium, more expensive than convenience product. And then in terms of brand ataupun jenama sesuatu barangan tu, kita akan pilih dia punya brand. Okey, apa yang dimaksudkan dengan shopping product ni? Dia adalah satu barangan yang kita kadang-kadang mungkin kita akan beli mengikut keperluan semasa, tetapi dia tidak pembelian yang kerap. Dan juga bila kita nak beli barangan ataupun produk ni, kita akan buat pemilihan. Maksudnya pilihan yang ada lebih daripada satu, kita akan buat pilihan. Saya bagi contoh, macam sebelum ni, saya bagi contoh berkaitan dengan laptop. Okay, so sekarang ni bila saya dah buat kelas online, saya nak beli iPad. Okay, bila saya nak beli iPad, saya akan keluarkan sejumlah wang untuk membeli barangan tersebut. Tetapi bila saya nak beli, contohnya saya keluarkan RM2,000. Tetapi sebelum saya beli iPad tu, saya akan buat perbandingan. Okay, tablet mana yang berharga bawah RM2,000 yang bersesuaian dengan saya punya objektif, iaitu nak gunakan iPad tersebut untuk adakan kelas sebagai contoh. Jadi bila saya buat perbandingan antara iPad, mungkin Samsung tablet ataupun dan juga Huawei punya tablet, saya buat perbandingan, tetapi
bila saya buat perbandingan, tapi in terms of price, quality dengan suitability, kesesuaian tu bersesuaian dengan pilihan saya. Sebab sebelum ni saya sangat selesa dengan produk-produk Apple, jadi saya akan beli iPad untuk saya beli untuk saya kendalikan kelas sebagai contoh. Itu adalah contoh berkaitan dengan shopping produk. Dan untuk shopping produk ni diterbahagi kepada dua, iaitu homogeneous goods dan juga heterogeneous goods. Apa yang dimaksudkan dengan homogeneous goods ni? Dia adalah barangan yang sama in terms of quality, tetapi dari segi harga tu dia berbeza. Of course, sebagai fikir secara logik, kalau benda tu sama dari segi kualiti tetapi harga dia ada perbezaan yang besar, kita sebagai pembeli kita akan membeli benda yang lebih murah sebabnya kualitinya masih sama, cuma in terms of price dia ada perbezaan. Sebagai contoh dekat sini dia bagi in terms of peti ais, sebagai contoh peti ais Samsung ataupun peti ais jenama Singer sebagai contoh. Kedua-dua ni dia punya kualiti sama, dia ada dua-dua digunakan komponen yang sama dan juga kualiti dan juga peranan dia sama tetapi berbeza dari segi harga dan juga ketahanan. Jadi of course saya akan pilih benda yang sama, kualiti sama, tetapi harga untuk peti ais Singer sebagai contoh dia lebih murah. Saya akan memilih produk ataupun barangan yang lebih murah tetapi dalam kadar kualiti yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan homogeneous goods. Kemudian jenis ataupun kategori shopping produk yang kedua adalah heterogeneous goods. Maksud dekat sini adalah products features are more important than price. Dia punya kelebihan ataupun dia punya keupayaan sesuatu produk ataupun barangan tersebut, dia sebenarnya dia lebih penting daripada harga. Dekat sini dari segi dia punya features ataupun dia punya keupayaan dia sebagai satu produk lebih penting daripada harga. Sebagai contoh, dekat sini before purchase, we compare the price, quality and product features. Sebagai contoh diberikan kat sini in terms of clothes ataupun furniture. Sebagai contoh, katalah saya nak beli perabot dekat IKEA. Bila saya tengok dia mungkin satu sofa bed yang sangat-sangat selesa. Jadi bila saya tengok dari segi dia punya features, dia punya mungkin dari segi kain, dia punya bantal sangat-sangat selesa sebagai sofa bed. Jadi in terms of pembelian tu saya lakukan, saya tengok dia punya features dahulu baru saya tengok dia punya harga. Mungkin dalam kadar berpatutan. Itu yang dimasukkan dengan shopping product. Seterusnya yang ketiga, maksud specialty product. Okey, tadi kita dah belajar berkaitan dengan convenience, shopping dan juga yang ketiga adalah specialty product. Product specialty ni adalah a particular item that consumers search extensively for and are reluctant to accept substitutes. The unique and special characteristic of specialty product ni are willing to make a special purchasing effort, reluctant to accept substitutes, expensive products sold in exclusive shop, brand name and quality are more important, special advertising. Okey, contoh yang diberi adalah luxury car ataupun Rolex watches. Okey, kalau kamu perasan, produk-produk yang tergolong dalam specialty product ni, dia kebanyakannya dibeli ataupun digunakan oleh golongan-golongan orang kaya lah. Kalau kamu tengok sebagai contoh, katalah kereta mewah. Kalau kamu perasan, contohnya macam kereta BMW ataupun Mercedes, dia sangat-sangat jarang keluar dekat kita punya TV, dekat social media. Tetapi disebabkan brand loyalty ataupun keselesaan pengguna terhadap produk dia, bila pengguna datang dekat showroom dia, of course mereka dilayan dengan baik sebabnya mereka ada kemampuan untuk dapatkan barangan yang dikategorikan sebagai specialty product ni. Jadi apabila mereka dah selesa, mereka dah loyal dengan sesuatu brand tu, of course orang-orang yang biasa menggunakan specialty product ni, mereka lebih senang untuk stay dengan brand tersebut. Maksudnya daripada dia mula pakai BMW, kereta BMW, katalah 2 series sebagai contoh, sampailah ke series yang terlatest sekali, maksudnya dah beberapa tahun menggunakan kereta BMW. Jadi in terms of loyalty ni, specialty product dia ada dia punya pengikut dia tersendiri. Sebagai contoh, kalau kamu perasan in terms of Rolex watches ataupun jam Rolex, dia sangat-sangat jarang keluar di dalam iklan-iklan TV.
Tetapi kalau kamu rajin scroll majalah-majalah antarabangsa, kamu akan perasan iklan dia in terms of print advertisement. Dia banyak diiklankan dekat dia target market, iaitu orang-orang kaya. Majalah-majalah contohnya macam Tatler ke, majalah-majalah yang selalu orang kaya baca, ataupun uh, Economic Weekly ke, contoh-contohnya. Okay, alright, and then the last one ini pada saya, unsought produk ni adalah satu jenis barangan ataupun produk unknown to potential buyer. Maksudnya produk yang ini ada di pasaran tetapi pengguna-pengguna mungkin tidak sedar sampailah terjadinya berlakunya insiden ataupun situation yang menjurus kepada mereka untuk mendapatkan produk tersebut. Okay, know the product but does not actively seek. Sebagai contoh, kamu kamu tahu produk tersebut ada di dalam pasaran, but kamu tak pernah ada niat ataupun mungkin kesedaran untuk membeli barangan ataupun produk tersebut. Does not normally think of buying, maksudnya benda itu dah ada kat pasaran, tetapi pembelian itu bukan pembelian yang kerap ataupun mungkin tak pernah terlintas di fikiran kamu untuk mendapatkan unsought produk ni. New product falls under this product, and customer will buy if marketers do aggressive promotion to promote the benefits of the product. Saya bagi contoh dekat sini, kalau kamu perasan, kita mungkin sebelum ni mungkin kurang kesedaran untuk mendapatkan insurans. Sampailah kalau kamu perasan, saya pun perasan dalam mungkin 10 tahun kebelakangan ni, kita punya mungkin orang yang menjual insurans tu, dia orang mula aggressively promote in terms of insurance ni, tak kira lah hibah ke, dari segi any kind of insurance, health insurance ke, semua tu adalah benda yang contoh produk ataupun servis yang mungkin kita tidak terfikir pada masa sekarang, tetapi sebenarnya dia penting apabila berlakunya, contoh kamu kena dimasukkan ke hospital. Jadi unsought produk ni adalah produk yang sedia ada, yang dah ada dalam pasaran, tetapi kita tak pernah terniat untuk beli. Sebagai contoh, kalau contoh lain selain daripada insurance, mungkin saya boleh bagi contoh in terms of fire extinguisher ataupun pemadam api, yang selalu kalau kamu perasan bomba ataupun dari dalam video-video keselamatan, ada satu fire extinguisher yang saya tak ingat, mungkin 1 kilo berat dia, yang kena ada ataupun disimpan di dalam setiap rumah sebenarnya. Tetapi produk ni mungkin tidak ada ataupun mungkin kesedaran terhadap untuk simpan fire extinguisher dalam rumah masing-masing, tak ada, sebabnya masih belum berlaku lagi kebakaran di rumah kamu, sebagai contoh, ataupun rumah semua orang lah. So jadi itu adalah salah satu contoh unsought product. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan produk item, line and mix, kita rehat sekejap 2 minit untuk bangun and then refresh yourself, mungkin stretch sedikit and then dapatkan ataupun pergi minum air sekejap. Baik, saya akan sambung dalam masa lebih kurang 2 minit lagi ya.
Okey, terima kasih kerana masih lagi menonton. Kita akan teruskan, lepas kita dah refresh ourselves, rehatkan mata sekejap. Now we are going to proceed with product line ataupun product item and product mix. Okay, in terms of product item, it's a specific version of a product that can be designated as a distinct offering among an organization product. Maksudnya dekat sini product item dapat didefinisikan sebagai uh, it's satu barangan yang kalau kita tengok tu okey, dia memang menggambarkan image ataupun brand sesuatu company ataupun produk. Sebagai contoh, kalau kamu tengok Microsoft Office, tak kira lah Microsoft Word ke, Excel ke ataupun PowerPoint, ia adalah salah satu contoh produk item. Bila kita tengok tu okey, kita tahu barangan tersebut adalah keluaran ataupun milik Microsoft sebagai contoh. And then in terms of product line, is a group of closely related product items. Okay, sebagai contoh dekat sini, dalam contohnya Microsoft, selain daripada Microsoft Office, dia ada keluarkan product line yang lain, iaitu other product line. Sebagai contoh, mereka dah aggressively keluarkan dia orang punya laptop sendiri, iaitu dikenali sebagai Surface laptop. Dan juga sebelum ni Microsoft dia ada phone, tetapi ia adalah salah satu produk ataupun produk lain yang gagal. Jadi sekarang ni kalau kita tengok produk lain mereka yang mereka extensively promoting adalah in terms of Surface. Surface ni adalah laptop keluaran Microsoft yang memang memfokuskan kepada the genuine ataupun the original Microsoft experience. Selain daripada itu, in terms of product mix ni adalah all products that an organization sell. Sebagai contoh, sama juga saya ambil contoh Microsoft, dia punya product mix adalah segala jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Sebagai contoh, kalau dia ada hardware, contohnya macam laptop Surface Go. Selain daripada itu, mereka ada jual software in terms of Windows 10, Windows 11, ataupun mereka ada jual in terms of selain itu mereka ada jual storan awanan ataupun cloud storage. Sebagai contoh OneDrive. Itu adalah contoh product item, line and mix. Saya bagi contoh yang lain. Sebagai contoh, kita tengok dalam konteks device ni, contohnya macam Apple. Apple dia punya product item, kalau kita tengok sekali imbas, kita tengok okay, that is Apple punya product. Saya bagi contoh, dia punya product item ataupun dia punya significance of Apple adalah iPhone. Itu adalah contoh product item untuk Apple. Kemudian product line ni dia adalah a group of closely related product item. Maksudnya iPhone dia ada dia punya line tersendiri, iaitu daripada iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12 dan seterusnya. Kemudian product mix ni adalah segala jenis device ataupun servis ataupun produk yang ditawarkan from an organisation. Kalau kita tengok konteks organisation kat sini, Apple, jadi segala jenis produk mix berkaitan dengan Apple, selain daripada iPhone, mereka ada jual iCloud services, then they have iPad, they have MacBook, they have AirPods. Mereka ada pelbagai jenis produk mix untuk memenuhi keperluan organisasi mereka dalam memenuhi keperluan permintaan pelanggan. Okay, ini contoh yang diberikan berkaitan dengan Coca-Cola. Coca-Cola adalah contoh produk item. Kalau kita tengok Coke, Coke ni kita dah tahu dia adalah satu jenis minuman ringan yang sangat-sangat famous daripada dahulu lagi, dan iklan-iklan dia pun memang sangat-sangat kerap lah keluar dekat dalam, tak kira lah TV, social media, dekat Instagram. Jadi dia punya contoh dekat sini, product depth adalah dia adalah pengeluar soft drinks. Ada Coke, they have Fanta, they have Sprite, they have Diet Coke, they have Coke Zero. So in terms of depth of product, mereka ada pelbagai jenis produk dalam jenama Coca-Cola. Kemudian Coca-Cola ni dia bukan hanya keluarkan soft drink saja, tetapi mereka keluarkan air yang tidak bergas. Sebagai contoh Minute Maid. Contohnya ni dia punya product depth, dia ada flavor-flavor tersendiri. Minute Maid ni dia ada guava, they have orange, they have mango and mixed fruit.
Okay, itu in terms of the width of the product, maksudnya mereka ada pelbagai jenis produk. Jadi the product length ni adalah jenis ataupun dari segi size of their offering, mereka ada pelbagai jenis produk yang ditawarkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sebabnya pelanggan ni selain daripada kita ada pelbagai preferences ataupun kita punya kegemaran tersendiri. Jadi untuk memenuhi individual punya preferences, kita memerlukan product length. Sebabnya bila kita ada product length ataupun kita ada range of product, kita boleh memenuhi pelbagai permintaan daripada pelanggan. Okey, seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan product modification. There are 3 types of product modification. The first one adalah quality modification. Kat sini in terms of bila kamu dah ataupun sesebuah syarikat tu dia dah ada barangan dia tersendiri. Sebagai contoh katalah mereka keluarkan barangan in terms of barangan kesihatan sebagai contoh. So bila adanya quality modification ni adalah penambahbaikan. Penambahbaikan dari segi quality, dia akan merubah ataupun dia akan membuat penambahbaikan dari segi dependability dan juga durability. Itu penambahbaikan yang pertama in terms of quality. Katalah produk kesihatan tersebut, katalah ataupun jam smartwatch. Smartwatch pada siri pertama, mungkin kali pertama ia dikenalkan, dia tak ada fungsi blood oxygen sebagai contoh. Tetapi bila ada quality modification ni, dia menambah baik quality tersebut untuk smartwatch tersebut, maka smartwatch tu boleh selain daripada tengok masa, terima message dan juga angkat call, dia boleh ada ciri tambahan sebagai contoh, katalah untuk guna sebagai walkie talkie sebagai contoh. And then in terms of functional modification, a change in product's versatility, effectiveness, convenience or safety. Okay, saya bagi contoh sama juga smartwatch. Keluaran Apple sebagai contoh, Apple Watch. Sebagai contoh, dekat siri 1 sampai ke 3, mungkin dia tak ada fungsi blood oxygen monitor. Tetapi apabila siri ke-5 ke atas diperkenalkan, Apple Watch Series 5 and above, mereka ada fall detection, mereka ada blood oxygen punya calculation sebagai contoh. Jadi in terms of functional, dia menambah baik dari segi fungsi-fungsi sesuatu barangan ataupun produk tersebut. Seterusnya, the third types of product modification adalah in terms of style modification, an aesthetic product change rather than a quality or functional change. Okay, ini kalau kita nak mudahkan kita punya pemahaman, you can see ataupun kamu boleh tengok dari segi sesebuah penawaran sesebuah kereta. Saya bagi contoh, contoh yang paling mudah kita tengok, sebagai contoh Myvi. Myvi ketika dia mula dikeluarkan, mungkin dia ada standard version, tetapi bila dah contohnya pada tahun pertama kereta Myvi diperkenalkan, dia punya penjualan tu sangat-sangat memberansangkan. Jadi salah satu modification ataupun penambahbaikan yang mungkin akan dilakukan adalah dari segi contohnya Myvi selepas daripada tahun pertama ia diperkenalkan, mungkin akan diperkenalkan dari segi modifikasi ataupun dari segi sports variant. Sebagai contoh, katalah sebelum ni Myvi standard version, tapi selepas setahun ia dilancarkan dan dia mendapat sambutan jadi Pro 2, sebagai sebuah syarikat dia akan fikir ataupun dari segi style modification, maksudnya dia akan menambah baik dari segi, mungkin dia akan memperkenalkan Myvi dalam edisi sports version. Contohnya dia ada skirting, dia ada all the makeup punya stuff. Sebagai contoh, itu adalah contoh product modification. Kemudian in terms of product line extension, it occurs when a company's management decided to add product to existing product line in order to compete to more broadly in the industry ataupun in market. Sebagai contoh, okay, katalah kat sini dia bagi contoh Coca-Cola. Coke sebagai sebuah minuman ringan, dia sebenarnya dia dah dikenali, dia dah dipasarkan lebih kurang dalam 200 negara dekat dunia ni. Tetapi sebabnya dia salah satu extension diperlukan ataupun penambahbaikan diperlukan adalah dia nak cater kepada golongan ataupun kumpulan-kumpulan yang mungkin adalah fitness punya
fitness group ataupun orang-orang yang mementingkan awareness berkaitan dengan kesihatan ataupun healthy lifestyle. Jadi Coca-Cola, Coke ni dia memperkenalkan satu perisa baru iaitu in terms of diet Coke. Coke kata benda tu sihat, tetapi dari segi kandungan itu, kandungan gula dan juga mungkin kandungan dalam Coke tu saya tak boleh komen lanjut lah. Tapi yang dimasukkan kat sini adalah dalam brand yang sedia ada, dia akan perkenalkan satu ataupun dia akan tambah satu produk baru untuk memenuhi keperluan semasa. Sebagai contoh, sebab apa mereka perkenalkan Diet Coke? Sebabnya dalam 10 tahun kebelakangan ni, healthy lifestyle memang sangat-sangat ditekankan, tak kira lah dekat overseas ataupun dekat Malaysia. Okay. In terms of the third product modification adalah product line contraction. Okay, so dekat sini beritahu symptoms of product line overextension adalah some product have low sales or cannibalize sales of other items. Resources are disproportionately allocated to slow-moving product. Items have become obsolete because of new product entries. Okay, maksud contraction dekat sini adalah produk yang diperkenalkan tu sebenarnya tujuan dia untuk memenuhi permintaan ataupun situational punya preferences. Pada masa, sebagai contoh, pada masa sekini mungkin orang ramai sudah mula mementingkan makanan kesihatan. Tetapi sebenarnya dia akan berlaku contraction apabila produk yang kita perkenalkan ataupun diperkenalkan oleh sesebuah syarikat ataupun organisasi tu, dia sebenarnya tidak diperlukan ataupun sebenarnya orang tak perlu pun. Sebagai contoh, katalah healthy lifestyle, orang yang mementingkan kehidupan yang sihat. Tetapi kalau kamu tengok in terms of content, Diet Coke tu sebenarnya dia masih lagi ada gula, tetapi mungkin di-cut benda-benda yang lain. Maksudnya dia tidak fully healthy sebagai contoh. Jadi dia akan menjadi satu contraction in terms of product line bila masa benda tu sebenarnya dihasilkan tetapi tidak berjaya. Okay, ini contohnya quality modification, functional modification dan juga style modification. Macam saya bagi contoh tadi dalam slide sebelum ni, quality, functional dengan style. Okay, seterusnya, planned obsolescence. Okay, it's a process ataupun dia satu situation di mana the practice of modifying products the practice of modifying products so those that have already been sold become obsolete before they actually need replacement. Selalunya berkaitan dengan situation of planned obsolescence ni adalah apabila berlaku dalam konteks teknologi. Kalau kamu perasan, produk-produk dalam dunia IT ataupun ICT ni dia sangat-sangat cepat berubah. Jadi salah satu contoh boleh dijadikan planned obsolescence adalah apabila sebagai contoh, contoh baru-baru ni ataupun 2-3 tahun kebelakangan ni, saya ambil contoh yang sama juga, Apple dia didapati cuba untuk slowkan device iPhone sebelum ini dengan tujuan untuk menggalakkan pengguna-pengguna daripada iPhone lama berganjak kepada iPhone yang baru dilancarkan. Saya tak ingat dekat negara mana Apple telah masuk ke dalam court dan kalah dalam kes tu. Jadi terbukti Apple dia ada salah satu situation di mana mereka plan the obsolescence. Dia cuba untuk jadikan dia punya device yang sebelum-sebelum ni obsolete. Maksudnya tak boleh dipakai ataupun tak relevan. Jadi itu adalah salah satu contoh plan obsolescence di mana sesebuah syarikat tu dia secara senyap-senyap ataupun tanpa diketahui dia cuba untuk jadikan produk-produk yang dihasilkan sebelum ni sudah tidak lagi relevan di dalam pasaran. Selalunya kalau kita tengok konteks of plan obsolescence ni, dia selalu terjadi dekat dalam elektronik ataupun handphone punya market di mana apabila setiap tahun phone-phone baru ni dia akan dilancarkan, tak kira lah bulan September, Oktober, November, Disember, dia diperkenalkan secara tak langsung dia menyebabkan device yang diperkenal pada tahun-tahun sebelum tu dah jadi obsolete. Obsolete tu maksudnya dah ketinggalan zaman. Okay, so seterusnya kita akan teruskan dengan branding. Okay, tetapi sebelum kita teruskan dengan branding, saya bagi rehat sekejap kurang dalam 2 minutes. Kita akan rehat sekejap and then saya akan sambung dengan branding dan last kali berkaitan dengan in terms of labeling.
dan juga packaging. Okay. Okay, terima kasih kerana masih menonton. I really appreciate your focus and your attention. So now kita akan teruskan dengan branding. Okay, branding ni adalah satu pemahaman yang sangat-sangat mudah sebabnya kita boleh tengok apa yang ada dalam pasaran dan juga apa sepanjang, contohnya macam kamu, mungkin kamu dah hidup lebih kurang dalam 23 tahun, 24 tahun lebih kurang macam tu. So in terms of jenama ataupun branding ni, dia sebenarnya adalah satu uh, faktor ataupun satu identiti bagi sesebuah syarikat tu. Okay, so in terms of the definition of branding is a name, term, symbol, design or combination thereof that identifies a seller's product and differentiates them from competitors' product. Maksud branding di sini, dia boleh jadi dalam bentuk nama, boleh jadi dalam bentuk term, seringkasan, contohnya macam contohnya syarikat tu dia ada 3 huruf, mungkin macam BMW sebagai contoh. And then symbol, a design or combination di mana dia menjadi sesuatu, bila kita tengok tu kita, daripada jauh kita dah cam atau kita boleh identify. Okay, so this is a brand. Sebagai contoh, kalau kamu tengok logo putih hijau tengah tu ada logo macam ni daripada jauh, then you know it's already brand tu brand apa. Maksudnya kamu berada berdekatan dengan cafe Starbucks sebagai contoh. Jadi tujuan branding ni dia adalah untuk memberitahu orang ramai ataupun pengguna, this is my product, dan juga this is how you identify my product dan differentiate between other ataupun competitors, produk daripada pesaing-pesaing. Sebagai contoh, katalah kita ambil contoh device ataupun electronic punya devices, masing-masing ada identiti dan brand tersendiri. Kalau kamu tengok brand tu dekat kotak ada logo buah Apple, so secara tidak langsung kamu dah tahu produk tu adalah keluaran Apple. Tapi kalau dekat kotak kamu tengok ada tulisan warna biru dan putih, ada tulisan SAMSUNG, of course secara tidak langsung kamu boleh differentiate. Okay, so this is a product of Samsung sebagai contoh. Okay, so sedikit information berkaitan dengan branding. Kat sini kita tengok evolusi of Apple. Ini saya punya favourite lah, favourite saya. Saya secara jujurnya memang saya adalah penggemar dan juga peminat tegar lah Apple, sebabnya dia adalah satu syarikat ataupun a $1 trillion company yang sangat-sangat inovatif, dan juga in terms of product placement dia adalah dia punya form factor dia sangat-sangat unik dan juga clean in terms of dia punya form factor. Okay, kita teruskan dengan branding. Okay, in terms of a brand, macam tadi, this is the definition of a brand: a name, term, sign, symbol or design or combination of any of them. Boleh jadi campuran antara nama dan juga sign, intended to identify the goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those
of the competitors. Kemudian, in terms of brand name, okay, that part of a brand that can be spoken, including letters, word and numbers. Maksud dekat sini, brand name dekat nama dia tu, dia boleh jadi boleh jadi huruf, boleh jadi perkataan, boleh jadi angka-angka. Okay, sebagai contoh, kat sini dia bagi Philips. Philips ataupun Samsung, dia adalah satu brand yang dekat brand itu ada tulisan dalam bentuk abjad, SAMSUNG. Kemudian sebagai contoh gabungan antara nombor dan juga perkataan ialah 7-Eleven. Contohnya kalau kamu tengok brand 7-Eleven, bila kamu nampak dia tu, dia punya signboard, dia punya tulisan 7-Eleven. Itu adalah contoh brand name di mana dia menggabungkan nombor dan juga perkataan ataupun abjad. Okay, in terms of brand mark, it is the elements of a brand that cannot be spoken. Maksudnya dekat sini dia in terms of symbol. Apa yang dimasukkan dengan brand mark ini adalah in terms of sesuatu barangan tu dia diletakkan dalam bentuk logo. Macam contoh Apple, dia bukan dalam bentuk tulisan tetapi dia diletakkan dalam bentuk logo. Sama juga macam Proton, instead of diletakkan dalam tulisan, tetapi kalau saya tengok logo Proton sekarang, dia dekat bawah logo itu ada tulis Proton. Jadi yang dimasukkan dengan brand mark ni adalah sesuatu jenama yang menggunakan logo ataupun simbol untuk mewakili dia punya syarikat. Kalau mudah untuk kita tengok adalah Apple lah. And then in terms of brand equity, is the value of the company and the brand name. Sebagai contoh, untuk brand equity ni, kalau kita tengok brand itu, kita dah tahu dia punya value tu adalah barangan-barangan ataupun servis yang ditawarkan tu adalah servis untuk golongan yang orang kaya sebagai contoh. Contohnya macam Starbucks, dia untuk selalunya kalau kamu nak beli kopi di Starbucks, dia harga dia lebih mahal berbanding dengan kafe-kafe lain. Seterusnya master brand. Okay, untuk master brand ni, it's a dominant in consumers' mind that they think of it immediately when a product category use or attribute. Sebagai contoh, okay, master brand ni dia adalah satu situasi di mana kalau contohnya katalah kamu keluar, mungkin kamu nak pergi beli groceries sebagai contoh. Jadi bila kamu pergi nak dapatkan, katalah kamu rasa hari ni nak makan something yang panas dan juga mudah dimasak. So secara tidak langsung kamu akan terfikirkan mi segera. Tetapi bila kamu pergi ke bila nak beli barangan tersebut, kamu akan fikir dia sebagai mi segera, selalu kita akan sebut benda itu sebagai brand. Sebagai contoh, nak pergi beli Maggi. Maggi sebenarnya adalah brand, tapi sebenarnya dia mewakili produk, iaitu produk mi segera. Right, seterusnya in terms of copyright ni saya rasa semua orang dah aware, dia berkaitan dengan hak cipta ataupun exclusive legal right to reproduce, publish and sell the matter form of a literacy, musical or artistic work. Okay, maksudnya dekat sini in terms of copyright ni, saya boleh bagi contoh di mana katalah saya nak buat satu video yang mempromosikan UiTM. Jadi saya dah rakam guna drone, saya dah terbangkan drone tu keliling UiTM, keliling akhirnya dekat atas fakulti kita ni, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dan saya nak letakkan satu lagu, lagu yang tengah in sekarang ni, mungkin lagu daripada kumpulan Korea, BTS ke, lagu-lagu yang dikenali. Tetapi bila saya nak publishkan lagu tersebut, video tersebut dengan lagu tu, dia akan keluar reminder sama ada adakah saya ada copyright, adakah saya dah beli lagu tersebut secara legally. Jadi itu yang dimaksudkan dengan copyright, maksudnya hak cipta sesuatu barangan yang telah didaftarkan. Jadi saya sebagai contoh nak menggunakan barangan ataupun lagu ataupun produk tersebut, kenalah mendapatkan kebenaran bertulis secara legal untuk menggunakan copyright tersebut. Okay, so ini adalah the 10 most valuable brands untuk tahun 2020. Amazon adalah brand yang pertama dengan 220 bilion, and then Google, seterusnya oleh Apple, dan nombor 4 Microsoft dan seterusnya. Okay, tetapi pada tahun ni, tak salah saya 2 minggu lepas ataupun minggu lepas saya ada baca satu news untuk tahun 2021 Microsoft telah memintas Apple sebagai the most valuable brand, sekiranya dia dah naik ke nombor 3 dan Apple jatuh
ke nombor 4 disebabkan untuk Apple, dia punya kekurangan adalah berlakunya shortage of chip, menyebabkan barangan-barangan ataupun device yang dihasilkan tu dihasilkan dalam bentuk limited ataupun dalam amount yang limited. Okay, seterusnya, this is the benefits of branding. Okay, untuk kita tentukan sesuatu jenama tu, sebabnya pentingnya kita ambil berat berkaitan dengan branding ni adalah whenever the brand came across, tak kira lah dekat billboard, dekat iklan, dekat mana-mana, bila kamu nampak saja brand tersebut, kamu akan nampak dia sebagai satu perkara yang mungkin akan memenuhi ataupun terdapat keperluan untuk kamu mendapatkan barangan tersebut. There is a need for you to use that brand sebagai contoh. So, di sini dia ada 3 viewpoint. Kita tengok daripada sudut pandang, 3 jenis sudut pandang. Yang pertama, the viewpoint from buyers, pembeli, daripada kacamata pembeli. Jadi, sesuatu jenama tu dia memberitahu berkaitan dengan product quality dan juga dia to increase shoppers efficiency dan juga help to recall customer attention to new product. Maksudnya dari segi pembeli, pentingnya sesuatu brand ni adalah dia memberitahu. Sebagai contoh, katalah kamu selesa dengan produk, sesuatu produk tu, sebagai contoh, katalah kamu nak beli kopi. Instead of kamu beli kopi di tepi jalan, mungkin kamu selesa, kiranya kamu dah selesa dengan flavor of Starbucks punya kopi. Jadi secara tidak langsung, bila kamu tengok brand Starbucks tu, kamu dah familiar dan kamu lebih prefer untuk mendapatkan kopi Starbucks berbanding dengan brand-brand lain ataupun kopi-kopi di kafe-kafe biasa. Seterusnya, in terms of seller's viewpoint, kita letakkan ataupun kita tengok brand ni dari segi ataupun dari kacamata pengeluar ataupun pemilik brand tersebut ataupun penjual. To process order and track down problem, legal protection, help seller segment to the market, create customer loyalty and build corporate image. Okay, apa pentingnya branding ni untuk sesebuah syarikat ataupun dari segi penjual adalah kamu nak membina your own brand. Sebagai contoh, katalah satu hari nanti kamu memulakan perniagaan. Jadi in terms of branding, kamu nak produk-produk kamu ataupun penjualan kamu tu dikenali dengan image-image yang bagus. Bukannya menggunakan taktik ataupun marketing teknik yang mungkin cringe. Jadi kamu akan build a corporate image di mana syarikat kamu tu akan dilihat sebagai syarikat yang profesional. Sebagai contoh, kalau Apple, kamu perasan the way they build dia punya image ataupun brand adalah dengan being classy, ataupun iklan-iklan dia sangat-sangat menarik perhatian dan juga menunjukkan bahawa whoever use Apple product, dia adalah pengguna yang ada standard ataupun dia punya kelas dia tersendiri. Itu yang dimaksudkan dengan build corporate image dan juga create customer loyalty. And then in terms of legal protection, bila kamu ada your own brand, logo ataupun jenama kamu sendiri, andai kata produk kamu tu adalah produk yang hangat di pasaran, of course secara tidak langsung akan wujudnya masalah yang lain, iaitu in terms of copy ataupun produk yang tiruan. Jadi bila kamu dah daftarkan your own brand, you have trademark your logo, your brand name. Jadi secara tidak langsung membuatkan kamu ada legal protection terhadap your own copyright. Jadi secara tidak langsung kamu boleh track down problem. Itu daripada kacamata ataupun viewpoint of seller. Seterusnya kita akan tengok in terms of society's viewpoint. Okey, dalam sesebuah masyarakat, kita tengok daripada kacamata masyarakat pula. In terms of society's viewpoint, the benefits of branding ni in terms of leading to higher and more consistent product quality, customer satisfaction, increased rate of innovation and increased shopper efficiency. Maksud dekat sini, apabila masyarakat dia dah familiar dengan brand tersebut, dia secara tidak langsung dia akan menjadi satu promosi yang secara tidak langsung, di mana contohnya macam katalah kamu jumpa kawan-kawan, kebetulan kawan kamu tu dia memerlukan ataupun dia nak membeli satu barangan, contohnya dia nak beli nak beli laptop. Jadi melalui word of mouth ataupun recommendation daripada kawan-kawan ni, dia akan membantu kawan kamu tu untuk decide dia nak beli laptop jenis apa, sebagai contoh. Jadi in terms of society viewpoint ni dia sangat-sangat penting, sebabnya bila customer ataupun consumer
dia ada pengalaman yang positif apabila menggunakan sesuatu produk tu, dia akan meningkatkan customer satisfaction secara tidak langsung. Dia mewujudkan satu perasaan ataupun image yang baik terhadap your own company. Okey, seterusnya kita akan tengok dekat sini in terms of branding strategies. Okey, branding strategies ni dia ada dua jenis. Yang pertama, kalau kamu tengok dekat sini adalah brand menggunakan jenama. Satu lagi adalah no brand, dia tidak menggunakan jenama. Okey, untuk brand ni dia ada dua jenis, iaitu manufacturer's brand dan juga private brand. Untuk jenama ni dia ada dua, keluaran pengeluar dan juga jenama persendirian. Okey, untuk setiap satu ni dia pembahagian ni sama juga, individual, family and combination, same as private brand. Okey, so kita akan tengok what is actually meant by this brand. Okey, pertama kita akan tengok manufacturer's brand dekat sini. Okey, manufacturer's brand ni adalah the brand name of a manufacturer. Sebagai contoh, Kodak, ataupun selain itu mungkin HP ataupun Huawei. Dia adalah barangan yang dikeluarkan oleh manufacturer itu sendiri. And then the types of manufacturer's brand ni, individual brand, using different brand names for different product. Maksudnya dalam setiap satu produk yang dipasarkan tu, dia ada dia punya nama-nama dia tersendiri. And then for family brand, it's marketing several different product under the same brand name. Sebagai contoh, katalah shampoo yang dikeluarkan oleh Sunsilk. Jadi dalam di bawah jenama Sunsilk tu dia ada pelbagai jenis. Contohnya conditioner sebagai contoh, untuk shampoo dia ada pelbagai several product tetapi dalam brand name yang sama. And then for combination is an individual branding and family branding. Dia menggabungkan di antara family brand dan juga individual brand. These are the advantages of manufacturer's brand. Antaranya adalah heavy customer ads by manufacturer, attract new customer, enhance dealer's prestige, rapid delivery, carry less inventory. If dealer carries poor quality brand, customer may simply switch brand and remain loyal to dealer. Okay, berbanding dengan private brand. Okay, untuk private brand ni adalah brand yang is a brand name owned by a wholesaler or a retailer, also known as a private label or store brand. Sebagai contoh, Tesco ataupun Aeon. Kalau kamu perasan, dia setengah dalam, contohnya kalau kita tengok Tesco ataupun sekarang dah dikenali sebagai Lotus, saya refer kepada Tesco lah. Tesco sebelum ni dia ada satu produk, dia keluarkan dia punya range of produk sendiri, tetapi produk-produk tersebut adalah produk sebenarnya dia dikeluarkan oleh pihak lain tetapi dia dibungkuskan sebagai brand under Tesco. Saya bagi contoh, susu coklat Tesco tu sebenarnya dikeluarkan oleh Farm Fresh. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok dekat label dekat kotak tu, dia punya manufacturer ataupun pengeluar dia adalah Farm Fresh Sdn Bhd. So the advantages of private brands ni adalah dia earn higher profits on own brand, less pressure to mark down price, manufacturer can become a direct competitor or drop a brand reseller, ties customer to wholesaler or retailer. Wholesaler and retailer have no control over the intensity of distribution of manufacturer's brand. Okay, itu in terms of brand strategy. Okay, kemudian kita akan tengok dekat sini berkaitan dengan types of co-branding. Maksudnya co-branding ni dia adalah gabungan lebih daripada satu brand terhadap sesuatu barangan. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, ingredient branding, which is placing two or more brand names on a product or its package. Ingredient branding identify the brand as a part of, ingredient branding identifies the brand of a part that makes up the product. Sebagai contoh, okay, kat sini dibagi contoh Intel Computers. Dari segi pengeluaran chip yang dikeluarkan oleh Intel diletakkan sebagai komponen di dalam Dell Computers, ataupun gabungan di antara Coach interior. Coach tu yang macam handbag tu dia adalah pengeluar aksesori ataupun
fashion. Dia bergabung dengan Lincoln Automobile di mana dia menghasilkan interior dalam sebuah kereta. Itu adalah salah satu contoh ingredient branding. Kalau kamu perasan, contoh yang diberikan dekat sini in terms of ingredient, contoh yang paling mudah untuk kita tengok dari segi convenience punya produk adalah gabungan untuk coklat Cadbury. Dia menggunakan ingredient yang diambil daripada salah satu brand yang lain, iaitu Oreo. Gabungan antara Cadbury and Oreo dalam satu coklat. Kemudian cooperative branding ni, it occurs when two brands receive equal treatment, such as promotional contest sponsored by Ramada Inns, American Express and Continental Airlines. Ini adalah satu branding di mana dia dua brand digabungkan di dalam satu produk ataupun services, tetapi keuntungan ataupun kelebihan ni dikongsi secara bersama. Sebagai contoh, katalah kamu masuk satu kontes yang dianjurkan oleh seorang Insta famous. Kalau kamu perasan, dia akan maklumkan, okay, so kontes ni sebenarnya adalah ditaja ataupun hadiah dia ditaja oleh sekian-sekian brand sebagai contoh. Itu yang dimaksudkan dengan cooperative branding. Seterusnya, complementary branding, which is refers to product advertised or marketed together to suggest usage. Saya bagi contoh dekat sini. Kalau kamu perasan, kalau kamu beli Nescafe ataupun kamu beli 3-in-1, Nescafe selalunya dia akan didatangkan ataupun dicadangkan untuk kamu beli bersama dengan dia punya creamer. Itu adalah salah satu contoh complementary branding di mana bila kamu beli Nescafe, dalam masa yang sama untuk kamu lengkapkan rasa kopi tersebut, you have to buy together with creamer. Creamer yang dalam bentuk serbuk tu. Okay, itu contoh in terms of complementary branding. Okay, so these are the examples of successful co-branding partnership. Contoh-contoh dekat sini, tapi yang saya menangkap saya punya perhatian sebagai contoh antara Kanye West dengan juga Adidas. Dia dah keluarkan banyak koleksi kasut-kasut yang dah berjaya. Kiranya kasut-kasut yang dilancarkan tu tak salah saya Yeezy kalau tak salah brand tu, daripada Kanye West dan juga Adidas. Jadi kerjasama ataupun co-branding partnership ni membawa kelebihan kepada dua-dua, sebabnya Yeezy ni adalah salah satu koleksi kasut yang boleh dikatakan berjaya di peringkat antarabangsa dan juga peringkat dekat Malaysia pun ramai orang gilakan kasut Yeezy sebagai contoh. Okay. Alright, selain daripada itu, contohnya macam Nike dan Apple. Nike dan Apple dia ada kerjasama. Contohnya Apple Watch dia ada keluarkan siri berkaitan dengan Apple Watch series, sport series, dia digabungkan dengan Nike punya brand ataupun dia ada watch face yang memaparkan logo Nike. Okay, so dekat sini kamu boleh buat pembacaan lanjut berkaitan dengan successful co-branding partnership. Lain-lain ni kamu boleh baca. Next one, kita akan masuk kepada part packaging. Okay, kita tinggal packaging dan juga labeling before kita tamatkan kita punya lesson hari ini. Jadi untuk kita masukkan ke bahagian packaging, kita akan rehat sekejap. Mungkin sebabnya untuk part-part sebelum ni agak berat, so kita rehat sekejap dalam 2 minit. Saya akan sambung lebih kurang dalam 2 minit lagi. Assalamualaikum.
Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. Thank you very much for your focus and attention. Kita dah sampai dekat dua part terakhir berkaitan dengan chapter 5 on product decision. So saya recap balik lah apa yang kita dah belajar tadi. Kita dah tengok the first P of marketing mix, which is product. Kita dah tengok classification of product, kita tengok level of types of product. Kemudian kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan product items, line and mixes. Seterusnya kita dah tengok brand, kepentingan brand untuk sesuatu produk tu. Apakah brand yang melekat di minda anda sampai ke sekarang. Jadi itu peranan brand di mana dia membawa ataupun memberi ingatan. Whenever you want to use that product, kamu ada pengalaman berkaitan dengan produk tersebut. Okey, seterusnya salah satu elemen penting untuk sesuatu produk dia adalah berkaitan dengan packaging. Okey, menurut Lam, penulis dalam buku marketing, Fundamentals of Marketing, dia mentakrifkan packaging sebagai it serve a practical function to hold the content together and to protect the goods as they move through the distribution channel. And Kotler 2010, it identifies packaging as activities of designing and producing the container or wrapper for a product. Okay, maksud packaging dekat sini, menurut kedua-dua tokoh dalam bidang marketing ni, yang pertamanya adalah packaging ni berperanan untuk memegang ataupun memastikan barangan tu semasa ia dihasilkan, contohnya dihasilkan dalam bentuk petak, apabila sampai kepada tangan pengguna, disampai dalam bentuk petak juga. Itu pentingnya packaging sebabnya apabila packaging sesuatu barangan tu, dia hanya lebih kepada kosmetik punya features ataupun dia lebihkan dia punya mungkin kamu tengok cantik, tetapi apabila in terms of bila dia nak hantarkan kepada pengguna, of course lah macam kita belajar sebelum ni dalam TPT 160, apabila barangan tu dihasilkan, apabila dia nak sampai ke tangan pengguna, dia kena melalui distribution channel ataupun tempat di mana ia akan diagihkan. Apabila dia melalui distribution channel ni, of course dari segi handling, dari segi bagaimana produk itu dipegang ataupun dipas antara satu sama lain, dia kena memastikan barangan tu berada dalam keadaan yang baik. Jadi tugas packaging ni adalah untuk pastikan barangan yang dihasilkan tu sampai dalam bentuk yang diilhamkan oleh pihak pengeluar, sampai dalam bentuk yang elok di tangan pengguna. Selain daripada itu, packaging ni menurut Kotler, dia mengatakan bahawa packaging ni adalah satu aktiviti di mana producer dia akan hasilkan satu reka bentuk ataupun dari segi function of packaging tu untuk memelihara sesuatu produk tu. Okey. Okey, memandangkan pada lebih kurang 2-3 tahun kebelakangan ni, berkaitan dengan innovation, berkaitan dengan eco-friendly packaging, dia dah jadi satu trend ataupun jadi satu awareness di mana kebanyakan pengeluar-pengeluar sudah mula fokuskan kepada eco-friendly punya design, packaging design. Kalau kamu perasan, contohnya macam kotak-kotak, kalau kamu beli barangan, kotak tersebut adalah kotak yang mungkin boleh di-recycle ataupun boleh dibuang ataupun digunakan semula sebagai satu produk yang lain. Sebagai contoh mungkin pemegang telefon, kotak tu sebenarnya kotak kamu beli cawan, tetapi kalau kamu nak buang dia rugi dari segi reka bentuk ataupun packaging tu, kotak tersebut boleh dijadikan sebagai pemegang telefon sebagai contoh. Kemudian in terms of innovation shape, packaging trends, design trend, dia banyak mementingkan in terms of innovative shape. Sebagai contoh, contoh dekat sini macam mungkin dalam bentuk kotak yang sebagai bentuk piano, bentuk-bentuk menarik ni in terms of innovation. Okay, so the functions of packaging, saya minta maaf dekat sini ada typo sedikit. Maksud dekat sini adalah functions of packaging adalah yang pertama adalah to contain and protect. Kalau kamu ingat, dekat sini dia definisikan sebagai protection to protect goods. Maksud dekat sini content yang apa? Function yang pertama
of packaging adalah untuk contain and protect, untuk memelihara reka bentuk dan juga bentuk asal sesuatu produk tu supaya bila sampai ke tangan pengguna, dia sampai dalam bentuk yang direka oleh pengeluar. Kamu pernah tak saya cuba kita relate dengan kita punya experience. Sebagai contoh, katalah kamu beli saya bagi contoh lah, kalau dari segi sekarang ni, katalah kamu order kek, tak kira kek brand mana, kamu beli kek tapi dia letak dalam kotak dan akan dihantar menggunakan food delivery. Jadi kamu pernah tak ada experience di mana bila kamu order kotak, order kek, apabila sampai ke tangan kamu, kalau semua orang tahu, food delivery service ni, dia bila hantar tu dia memang sangat pentingkan masa. Kebentuk ataupun keadaan kek tu mungkin dia tak ambil kira sangat. Jadi apabila kek tersebut sampai di tangan, sebagai contoh macam saya order kek coklat sebagai contoh, kek coklat cheese. Apabila sampai dekat tangan saya, bila saya buka kotak tu, kek tu dah hancur. So macam how do you feel bila kamu mungkin kamu nak hidangkan kek tu untuk kawan-kawan yang datang ke rumah sebagai contoh. Jadi itu pentingnya packaging, di mana in terms of selain daripada kosmetik punya purposes, it must contain and protect the ingredient ataupun produk itu sendiri. So the second functions of packaging adalah to promote. Selain daripada itu, packaging ni dia juga peranan mungkin peranan selain daripada peranan utama ni, packaging ni dia punya peranan adalah untuk mempromosikan produk tersebut. Sebagai contoh, katalah produk, kamu mungkin boleh bagi contoh berkaitan dengan sesuatu produk tu. Kalau kamu tengok dia punya packaging, kamu dah tahu, okay, this is the product. Contohnya kopi ke, ubat gigi ke, kamu dah faham dia punya content of that product melalui daripada packaging sahaja. And then to facilitate storage, use and convenience. Okay, kita cuba relatekan balik dengan kamu punya pelajaran dalam mungkin dalam aktiviti 150. Kalau kamu perasan, dia ada berkaitan dengan storability. Maksud storability ni adalah barangan tu dihasilkan dekat kilang. Bila dimasukkan dalam kotak dan dia dieksport ataupun digerakkan daripada kilang nak sampai ke distributor, contohnya dekat kedai-kedai, dia kena diletakkan dalam kotak yang tidak kiranya kalau dia pelanggan dengan katalah dia letakkan dalam lori, kotak tersebut bila bergegar pun dia punya konten tu tidak rosak. Itu yang dimasukkan dengan in terms of packaging, dia kena diletakkan dalam bentuk ataupun dalam situasi yang selamat. And then the last one, the function of packaging, ini adalah salah satu usaha yang bagus sebabnya kita sekarang ni sedang menuju kepada global warming, environment punya issues. Jadi salah satu functions of packaging ni adalah untuk facilitate recycling process. Kalau kamu perasan, kalau ada beli barangan, saya pernah beli barangan produk-produk dekat Lazada ataupun Shopee, saya tak ingat produk apa, tetapi kotak dia tu dia ada arahan untuk recycling. Contohnya lepas saya buka, saya keluarkan produk yang saya beli tu, kotak tersebut dia ada arahan untuk contohnya lipat dan juga mungkin hantar kat recycling punya tempat sebagai contoh. Jadi dia ada arahan dekat kotak tu. Itu adalah salah satu contoh packaging di mana it facilitate recycling process. Okay. Alright, so kita akan masuk dekat part yang terakhir untuk chapter ni, iaitu berkaitan dengan labeling. Okay. Labeling ni adalah kalau macam saya dulu waktu saya muda, mungkin in terms of labeling ni saya punya awareness berkaitan dengan labeling sangat tidak penting. Tetapi sebenarnya untuk sesuatu produk, labeling is very important. This is why you learn in dalam MPT 243 dan juga semasa kamu berada di universiti, sebabnya kita nak adakan pemahaman berkaitan kepentingan untuk kita baca label pada sesebuah produk tu. Sebabnya, sebagai contoh dekat sini, labeling ni adalah mengandungi information penting. Sebagai contoh, katalah saya ada allergic terhadap gluten sebagai contoh. Andai kata saya tidak pandai baca label ataupun saya tidak aware terhadap labeling punya information ni, saya terus makan contoh yogurt ni. Sebenarnya yogurt ni dia dah nyatakan kat sini mungkin ada gluten sebanyak 80% sebagai contoh.
Jadi bila saya dah makan tu, kalau saya makan gluten sebagai contoh, saya allergic terhadap gluten, mungkin muka saya membengkak, ataupun worse adalah saya mungkin akan jadi sesak nafas. Jadi secara tidak langsung saya nak tekankan kat sini the importance of labeling for a product, di mana dia berperanan pertama sebagai persuasive, dia memujuk kamu. Okay, so dekat label sesebuah barangan tu, contohnya gluten free sebagai contoh, ataupun informational. Maksud informational di sini adalah contohnya dia akan beritahu, okay, contohnya macam yogurt ni, dia mengandungi 30% ekstrak yogurt sebagai contoh. Okay, so in terms of labeling ni, dia ada dua jenis, iaitu persuasive, di mana dia memfokuskan kepada macam mana dia nak promote barangan tersebut. Macam saya kata tadi, katalah yogurt ni, kita ambil contoh yogurt, di mana dekat labeling dia tu, ataupun kat packaging dia tu, katalah kamu tengah tolak troli dekat supermarket, kamu nampak dekat bahagian frozen food ataupun dekat fridge dekat supermarket tu, kamu akan nampak yogurt sebagai contoh. Dekat yogurt tu dia akan printkan satu bahagian untuk pengguna nampak, di mana dia akan tulis sebagai contoh gluten free. Contohnya bila saya nampak benda tu sebagai gluten free dan saya allergic terhadap gluten, of course saya akan terdetik untuk membeli yogurt tersebut. Kebetulan saya juga mungkin suka makan yogurt sebagai contoh. Alright. And then for persuasive punya effort, its consumer information is secondary. Maksudnya dekat sini, information dia adalah perkara kedua. Dia lebih kepada bagaimana dia nak highlightkan dia punya kelebihan berbanding dengan data-data ataupun information penting, contohnya macam ingredient di dalam produk tersebut. Berbanding dengan informational ni, it helps making proper selection, di mana sebagai contoh, katalah kamu nak beli susu. Jadi bila kamu tengok kepada labeling sesebuah produk tu, sebagai contoh, kamu pergi ke supermarket, kamu bandingkan antara susu Farm Fresh sebagai contoh dengan susu Dutch Lady yang dia letakkan dekat dalam fridge. So the differences between the ingredient kamu akan dapat melalui informational punya labeling ni. Contohnya mungkin dia ada 100% fresh milk, ataupun mungkin Dutch Lady sebagai contoh, mungkin ada 80% saja fresh milk, yang lain mungkin ditambah dengan tepung sebagai contoh, susu tepung. Jadi informational punya peranan adalah to lower cognitive dissonance. Kalau kamu masih ingat lagi dalam chapter sebelum ni, saya ada kata saya dah explain berkaitan dengan cognitive dissonance. Kalau kamu masih ingat, cognitive dissonance ni adalah satu perasaan ataupun satu situasi di mana sebagai pengguna, selepas kamu membeli barangan tu, kamu akan rasa menyesal kalau barangan tersebut tidak memenuhi your expectation. Itu yang dimaksudkan dengan cognitive dissonance. Tetapi apabila kamu membeli barangan, bila kamu tengok pada informational labeling, kamu akan kurang rasa cognitive dissonance ataupun menyesal, sebabnya kamu dah dapat proper information berkaitan produk tersebut. That is meant by lower cognitive dissonance. Okay, seterusnya it includes use and care. Kat sini dia akan beritahu, okay, kena simpan dalam suhu berapa, contohnya suhu 2 darjah Celsius sebagai contoh. Okay, so this is contoh-contoh berkaitan dengan labeling. Make it usable, make it eco-friendly. Mungkin sebelum ni botol-botol ataupun label dihasilkan menggunakan kaca ataupun stiker. Sekarang ni diorang gunakan botol yang lebih eco-friendly dan juga labeling yang lebih eco-friendly, dan juga launch some special edition. Contohnya dekat sini dia ada bola yang special edition untuk menarik minat bola. Seterusnya, keep it simple, hassle free. Maksudnya dekat sini packaging, kalau kamu perasan, kebanyakan kalau dulu biskut yang dihasilkan, bila kamu dah buka, bila kamu nak tutup balik tu, kamu kena ikat dengan getah. Itu zaman saya lah. Tetapi dalam 4-5 tahun kebelakangan ni, kamu perasan, contohnya macam biskut music. Kalau kamu perasan, bila kamu dah buka dekat atas dia ni, dia ada satu strip di mana kamu boleh tutup semula bagi dia jadi kedap udara balik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan keep it simple, hassle free. Sebabnya bila dari segi design dan juga packaging tu dia memudahkan. Okay, kalau kamu dah buka,
kamu nak tutup balik, kamu boleh makan kemudian, sebabnya dia tak masuk angin nanti. In terms of contohnya macam biskut. Okay, so ini adalah universal product codes. Kalau kamu perasan, dekat belakang ni, dekat belakang kotak-kotak ni, dia ada satu barcode. Itu yang dimasukkan dengan universal product codes, di mana a series of thick and thin vertical lines, which is a barcode readable by computerized optical scanners that represent numbers used to track product. Sebagai contoh, kalau kamu tengok, kalau kamu beli barangan, tak kira lah kat mana, kalau kamu pusing saja dekat belakang itu, dia akan ada satu barcode. Jadi barcode tu dia adalah universal product code, di mana kalau kamu scan, kamu akan dapat dia punya information in terms of harga, in terms of dia punya ingredient. Itu adalah salah satu universal product codes. Okay, so untuk penutup untuk chapter 5 ni, product decision adalah kata-kata daripada Seth Godin, di mana don't find customers for your product, find products for your customer. Maksudnya bila kamu nak hasilkan sesuatu barangan tu, kalau produk tu ada produk yang bagus, customer yang akan cari produk tersebut. Kiranya nak tekankan kat sini bahawa in order to get customer, kamu kena hasilkan produk yang berupaya untuk memenuhi keperluan dan juga permintaan pelanggan. Okay, so for chapter 5 we have completed untuk product decision pada marketing mix, the first P iaitu product. Jadi kita akan discuss dalam kelas tutorial pada minggu ke-6, iaitu minggu ni. Kita akan discuss, kalau kamu ada soalan berkaitan dengan your group assignment, sebabnya kalau kamu perasan, kamu cuba rujuk balik dalam kamu punya kertas tugasan, your group assignment, dekat content number 3, which is marketing strategies, you need to spell out for product 3.1. Kalau rujuk pada topik 5 dan 6. Okay, so untuk topik 6, kita akan masuk, dekat situ kamu akan explain berkaitan dengan product life cycle. Jangan risau, kita akan belajar pada minggu seterusnya. Lepas pada kamu naik cuti nanti, kita akan teruskan dengan chapter ke-6. Okay, so insyaAllah dalam kelas tutorial nanti, kalau kamu ada soalan, kita akan teruskan dengan perbincangan seperti biasa. And sementara itu, saya ucapkan terima kasih for your attention and for your focus for this subject and this topic. Thank you very much and Assalamualaikum.